Betul. Bila. Oh, itu macam kita lain dah, tak rekod lah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Jadi sebelum kita sambung penjelasan mengenai hukum hakam yang berkait dengan masalah puasa ini, jadi terlebih dahulu kita nak dengar satu hadis yang berkaitan dengan puasa ini. Berkait dengan puasa ini, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang berpuasa, yakni puasa Ramadan, imanan wa ihtisaba, yakni kerana dorongan iman dan juga kerana ihtisab, dia akan memperolehi pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Taala akan memberi pengampunan kepadanya apa-apa kesalahan dan kesilapan yang sudah lalu. Ghafarallahu ma taqaddama min zambi. Yakni dosa-dosa yang lepas-lepas tu akan terampun. Jadi pertama sekali hadis ini nak memberitahu kepada kita beberapa perkara. Salah satunya tentang kelebihan puasa Ramadan. Sebab tu kalau puasa Ramadan ini kita tinggal sehari, ia tak ada galang ganti dah. Sekalipun kita qada, yang sengaja ditinggalkan lah. Ada pun yang ditinggalkan kerana keuzuran yang diberikan oleh syarak atau rukhsah yang diberikan oleh syarak, itu tak mengapalah. Yang sengaja ditinggalkan, ia tak ada galang ganti dah. Maksudnya sepanjang hayat dia tu tak boleh nak ganti. Sekalipun dia puasa setiap hari, untuk ganti tu tak padang dah. Nak beritahu nilai yang besarnya
puasa Ramadan ni. Sehingga kalau dia tinggal sehari, tak boleh nak cover dah. Puasa sepanjang hayat pun dah lepas. Jadi hadis ini satunya memberitahu tentang fadilat tu lah. Sehingga diberitahu orang yang berpuasa Ramadan ini atas dasar tadi tu, antara kelebihan yang didapat, ghafarallahu ma taqaddama min zambi. Dia akan mendapat pengampunan dosa-dosa yang sudah lalu. Alpah-alpah, dosa-dosa alpah-alpah lalu tu terampun. Jadi kita nak selesai kesalahan-kesalahan kita alpah-alpah tu, tak mudah juga tu. Tapi dengan ibadah puasa ni, yang alpah-alpah tu terampun. Dengan amalan puasa ni terampun. Begitulah antara kelebihan puasa Ramadan ni lah. Jadi sebab tu kita disuruh supaya menghayati puasa ni. Jadi hadis ni beritahu puasa yang bagaimana yang mendatangkan fadilat tu. Puasa yang macam mana yang mendatangkan kelebihan macam tadi tu. Jadi disebut dalam hadis ada dua kunci untuk orang yang puasa yang akan dia dapat fadilat ni. Pertama sekali, imanan. Orang yang dorongan puasanya itu adalah iman, atas dasar keyakinan. Sebab kita ni kadang-kadang dorongan puasa banyak juga. Kadang-kadang asas iman tu ada juga, tapi kadang ni ia mari ia topak dengan dorongan-dorongan lain juga kadang-kadang. Dia mari. Memanglah dasar sebagai Muslim ni, kita buat apa-apa memang kita sebagai mukmin lah. Itu dah nak lagi. Tapi kadang-kadang dorongan iman kita tu kadang tak kuat. Dia mari topak dengan dorongan lain. Dorongan nak cari masa lain, nak diet payah dah ni. Ni mudah diet. Dia mari. Dia mari dorongan tu. Tidak salah. Tidak salah, tapi dia tak mantap. Tidak teguh. Dia mari, dia topak dengan dorongan-dorongan lain. Kadang-kadang dia mari dorongan macam-macam lah. Bulan lain gaji kita padang-padang cukup bulannya. Bulan ni boleh jemat sikit, tak boleh tengah hari ni. Boleh tahan sikit lah. Dia mari topak macam-macam dengan dorongan tu. Jadi asal sekalipun benda-benda macam ni tidaklah merosakkan ibadah puasa tu. Sebab sudah tentu sebagai seorang Muslim, seorang mukmin ni memang dia adalah seorang yang beriman kepada Allah. Sudah ada iman dia tu. Cuma dia mari topak benda lain tu jadi tak mantap niat dia tu. Adapun orang yang berpuasa yang mendapat fadilat tadi tu, orang yang dorongan utamanya tidak diganggu oleh yang lain tu. Semata-mata atas dasar imanan, atas dasar didorong oleh iman dia, atas keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya, atas yang dia tahu ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi dia buat atas dorongan tu. Jadi ciri pertama orang yang puasa yang dapat kelebihan tu, orang yang pertama sekali dorongan puasa dia tu iman, didorong oleh iman. Sekalipun dia juga dapat fadilat-fadilat tadi, fadilat diet, fadilat jimat dan sebagainya dia dapat juga. Tapi dorongan dia tu, dia tidak ada, yang itu tidak menjadi pendorong, semata-mata atas dasar iman. Yang kedua, ihtisaban. Apa erti ihtisaban? Ihtisaban ini kalau kita tengok, dia ada beberapa maksud. Perkataan ihtisaban boleh juga diertikan dengan makna menilik. Menilik, memerhati. Bahasa mudah, orang yang menghayati. Yang kedua, ihtisaban juga ada makna mengharap. Harap. Ihtisaban juga ada makna hitung. Perkiraan, memperkirakan. Jadi makna-makna ini boleh saja kita kaitkan dengan syarat. Jadi ihtisaban itu kalau kita ertikan dengan makna orang yang mengharap, iaitu orang yang berpuasa ini diharap Allah Ta'ala terima puasa dia. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita tengok ihtisaban ini dengan makna harap ini, dia adalah cetusan daripada iman dia. Jadi hak ni, yang kedua ni macam cabang dari hak pertama. Jadi dia mengharapkan Allah Ta'ala terima. Kerana sebab apa dia puasa ni? Kerana dia dorong oleh iman dia. Lalu dia mengharapkan sangat Allah Ta'ala terima. Jadi dengan harapan itu, menjadikan puasanya itu dia akan jaga sekilas. Sebab dia harap supaya diterima, supaya tidak kacau, tidak terganggu. Dia harap supaya puasa aku ni mantap, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi bila dia mengharapkan demikian tu, jadi benda-benda yang difikirkan boleh mengganggu, mengurangi, dia akan cuba ngelak lah. Kenapa? Kerana ada harapan tu. Yang kita ni kadang-kadang banyak tababah ni kan harapan tu kurang. Harapan diterima oleh Allah puasa kita tu. Kita harap boleh diterima tu, kita mudah tababah sikit. Tapi kalau harapan kita tinggi supaya diterima oleh Allah, kita akan berjaga-jaga sikit. Ihtisaban juga dengan makna memperkirakan, memperhitung. Memperkirakan dengan arti muhasabah, menghayatilah bahasa mudah. Orang yang berpuasa, dihayati puasanya. Puasa berserta dengan penghayatan. Kita kadang-kadang puasa kita jadi kosong. Pagi petang kosong. Tahu tak tahu buka je. Sahur buka. Dah sudah raya. Tahu tak tahu raya je. Penghayatan tu tak timbul mana. Jadi persyaratan yang kedua tu ihtisaban tu boleh juga diartikan dengan makna memperhitungkan, memperkirakan. Apa maksud memperhitung dan memperkirakan puasa? Yakni sepanjang dia melaksanakan ibadah puasanya tu, dia menghayati dan merasai beberapa hakikat-hakikat iman. Antara hakikat-hakikat iman tu, dasar kepada hakikat-hakikat iman ini adalah ubudiyah. Ubudiyah ni kita rasa kita ni hambanya. Kita rasa kita ni penuh kekurangan. Kita rasa kita ni penuh sifat-sifat yang lemah, berhajat, keperluan, bergantung, berhajat. Itu sifat naluri bagi seorang hamba. Jadi kunci yang akan menghayati semua ni lapor. Manusia ni kalau tak lapor, dia kagah semua, kagah. Mari menelang, mari tu. Dia mari belaka. Dari itu kagak. Tapi nelang mana pun dan tengah mepeh lapor ni serendar belaka. Bak ni serendar belaka. Orang kagak menelang mana pun dah kena lapor 3-4 hari memang dah. Memang serendar. Jadi penawar besar bagi sifat yang berlawan dengan sifat ubudiyah ni adalah lapor. Kita kadang-kadang kita mari backend kita ada mari macam manusia ni ada macam-macam. Itulah inilah. Dia mari. Tapi bila kena lapor, lapor berat sikit lah. Masa tu, dia kalah biar lain. Dia akan kalah situ. Jadi, kunci besar menghayati ubudiyah adalah lapor. Jadi, penghayatan puasa ni, bila dia merasai kelaparan, dia rasa dia lapor. Daripada tu, dia akan cabang rasa benda lain. Dia akan pecah rasa-rasa ubudiyah yang lain. Bila lapor, dapat makan rezeki, Allah sedap. Mari syukur pula. Syukur. Bila dia lapor, lepas tu ada kepayang-kepayang, dia tepuh, dia hadap, dia panggil sobor. Dia mari pakai. Jadi, bila ada sedar ubudiyah ni, kita rasa kita serba kurang, serba lemah, bergantung harap kepada Allah. Daripada situ, dia akan pecah sifat-sifat yang lain. Bila dapat berbuka, syukur, Alhamdulillah, dapat nikmat. Sedapnya ni. Bila kita kepayahan nak bangun pagi, nak tunggu buka pula, lepas tu kelaparan tengah hari pula, letih, natuk mata, ditahan, bagi sobor. Dia akan bercabang sifat-sifat ubudiyah. Jadi punca besar daripada semua ini adalah merasa lapar. Jadi orang yang puasa atas dua ciri ini, atas dasar dorongan iman, tidak ditopak oleh dorongan-dorongan yang lain, kemudian atas dasar ubudiyah, atas dasar memperkirakan, menghayati puasa itu, yang kunci besar merasai kelaparan, lepas tu merasai, daripada lapar tu merasai ubudiyah, merasai hamba diri sebagai serba kekurangan, serba lemah. Orang yang berpuasa atas dasar ni lah, dia akan mendapat fadilat tadi. Ghafarallahu ma taqaddama min zambi. Dia akan mendapat pengampunan Allah. Apa-apa yang sudah lalu, kesilapan-kesilapan dosa-dosa lepas-lepas tu habis terampung mereka. Terlepas mereka. Demikianlah satu hadis berkait dengan puasa. Back up. Kata musannif, kita sambung kitab yang kita baca minggu lepas, iaitu Matla' al-Badrain wa Majma' al-Bahrain, yang sudah dibuat editing, sudah dipermudahkan bahasanya dengan bahasa yang lebih selaras dengan bahasa kita hari ini, iaitu mengenai masa niat puasa sunat. Kita tahu bahawa salah satu daripada syarat sah puasa itu kena niat. Jadi niat seperti yang sudah disebutkan, sepatutnya niat tiap-tiap malam. Tapi
petua-petua ulama mengharuskan kita untuk jamu sekali. Niat untuk puasa sebulan Ramadan. Jadi malam-malam esok tu kita perangat balik je. Tajdid balik je. Tapi kita niat untuk sebulan dulu supaya lebih selamat. Kalau anda kata kita terlupa ke apa ke, terlepas. Tertanggung situ. Jadi ada pun puasa sunat pula ni. Berkait dengan niat, bukan saja yang wajib niat yang yang disebut tentang niat hari itu tu sudah kita jelaskan bahawa kalau niat puasa yang wajib kita kena tentukan. Puasa Ramadan. Aku puasa Ramadan. Kena niat. Sebab hak wajib ni banyak. Puasa wajib pun, puasa Ramadan wajib, puasa qada pun wajib, puasa puasa kifarat pun wajib, puasa nazar pun wajib. Jadi mana-mana puasa wajib niatnya mesti ditakyin, ditentukan. Aku nak puasa esok, puasa nazar. Sebab esok nazar hak kita nazar tu. Jadi kena tentukan puasa tu puasa mana? Puasa nazar. Hak jenis hak wajib-wajib. Sekarang puasa sunat. Guana dengan puasa sunat pula. Niat-niat yang berkait dengan puasa sunat. Memadai niat puasa sunat sebelum daripada gelincir matahari. Sebelum daripada gelincir matahari. Puasa wajib ni sebelum masuk waktu lah. Sebelum imsak tu kena puasa. Kena niat dah. Waktu puasa wajib. Adapun puasa sunat diberi kelonggar orang sikit. Sebelum naik matahari hari tu. Hari ni nak puasa ni. Kita boleh lagi niat puasa sunat sebelum sebelum gelincir matahari. Gelincir ni masuk waktu zuhur lah. Dia matahari ada waktu naik matahari, ada gelincir matahari, ada tergelam matahari. Kalau gelincir tu zuhur, tergelam maghrib. Jadi untuk puasa sunat ni, ada kata malam tu kita tak berniat pun nak puasa. Tapi pagi esok tiba-tiba mari berasa nak puasa. Sedangkan kita tak lagi melakukan apa-apa yang membatalkan lah. Tak boleh lah makan sepinggan dah hasil mau. Tinggal hasil mau hasil nak puasa pula hari ni. Tak jadi dah. 2-3 hotel dah nanti jangan bahas pagi. Baru nak niat puasa. Tak jadi. Jadi dia tidak melakukan apa-apa yang membatalkan puasa dia. Lepas tu dia rasa nak puasa. Dan waktu itu sebelum lagi matahari gelincir. Sebelum waktu zuhur. Boleh lagi dia niat. Dah kira lah dia tiba-tiba mari nak puasa ataupun tengok makanan tiada kedai tutup hari ni. Kedai tutup ke hasil mau habis dah. Ada benda nak makan 10 puasa hari ni. Boleh, tak ada masalah. Untuk puasa sunat. Mungkin hari raya kedua ketiga tu kedai banyak tutup, gigi tak ada. Makan tak ada makan benda ni. Rajak banyak dah ni. Puasa lah. Boleh lagi. Jadi puasa sunat boleh lagi pada hari itu untuk kita puasa. Niat dia syaratnya sebelum matahari gelincir. Gelincir sebelum masuk waktu zuhur, masa mudah. Sebelum masuk waktu zuhur boleh kita niat lagi. Dengan syarat seseorang itu belum lagi melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Syarat tadilah. Syaratnya dia tak buat lagi apa-apa yang boleh membatalkan puasa dia tu. Mengikut pendapat yang muktamad. Ini berarti ada juga bila disebut muktamad ni pendapat yang kuat lah. Pendapat yang kita boleh pegang lah. Artinya apa? Artinya ada juga beberapa pendapat yang lain yang mengatakan tak boleh. Maksudnya kalau niat sebelum waktu imsak tu dah lepas sekarang. Tapi pendapat yang muktamad yang boleh dipegang, berarti pendapat ni kuat. Kita boleh lagi. Jadi kalau ada orang kabar itu tak boleh dah, yang baru dia, berarti pakai pendapat lain tu. Pendapat lain. Ada orang kata tak boleh. Kita pekoh ni kena luas kan. Jadi kita tak boleh nak gerah, kena tengok, kena buka kitab dulu. Balik orang kabar belak-belak, balik kena hitam ataupun kita tanya orang dulu. Keterangan. Menurut satu pendapat, kila, pendapat ni kalau dalam fiqh kila ni pendapat yang marjuh, yang lemah sikit lah. Adalah memadai niat yang dilakukan selepas daripada gelincir matahari. Ada lagi kata lepas daripada tu. Pagi dah tak ada makanan, nak pergi makan si ayam tengah hari tutup juga kedai ni. Lepas tu dah lepas lagi makan. Nak niat lagi. Lepas lagi, tapi pendapat ni agak lemah sikit lah. Lain pendapat ni.
Tapi dalam bab amalan ni boleh nak pakai. Dalam bab amalan boleh kita nak pakai. Tapi pakai seorang je lah. Jangan duduk bawa ke lain lah. Untuk pakai gila tak ada ni. Malah nak lebih puasa lalu harga. Aku 3 oh. Dah lagi. Dah lepas. Tak ada masalah apa-apa. Jadi ada pendapat yang lemah kila ni selepas gelincir matahari pun, lepas masuk zuhur masih boleh lagi kita niat. Dengan syarat kita belum melakukan sesuatu yang boleh membatalkan puasa kita sebelum tu. Kemudian masalah tidur tidak batal puasa. Dengan sebab tidur. Seseorang yang tidur sepanjang hari, tidur sepanjang hari. Ni tak tahu warna persen. Sepanjang hari tidur. Dia malam tu dia niat tidur, mungkin malam tu dia jaga molek warna, tidur pukul 3, tak bangun tak bangun. Pahisa. Hari yang tidur. Dia niat dah malam tu. Pahisa baru bangun pula. Tapi dia kata apa kalau tidur sungguh. Jenis memang tidur mati. Tidur bangun tak bangun pahisa sungguh. Jadi zuhur tak semayang, subuh tak semayang, zuhur tak dosa pada dia. Kalau dia memang tertidur sungguh. Tak berdosa padanya. Tapi dia kena qada lah. Tapi nak khabar puasanya hari tu, tidur sepanjang hari tu, tetap sah, boleh dipakai. Tak kena boleh apa. Tak jadi masalah apa. Tidak membatalkan puasanya. Sekalipun tidak semayang, bukan tidak semayang, ia terlepas semayang. Kalau kabur tak semayang, bahasa itu makna lain. Maksudnya tidak semayang, ia terlepas semayang sebab kita tidur. Ngatuk dah lalu ni, tak sedar ni. Kalau ada gitulah. Tapi tak mustahil. Mungkin ada orang gini. Mungkin dia musafir, tak tidur 3 malam dah. Dia kena malam tu sekali kat bau. Semalam seharian, semalam mang masuk. Kemudian wajib niat tiap-tiap malam. Ni asal dalam mazhab Syafi'i, asal. Tiap-tiap malam kena niat asalnya lah. Cuma niat ni kita kena faham lah. Ada beberapa perkara yang kadang-kadang kita keliru sikit bab niat ni. Niat ni sebenarnya kemahuan kita yang kita kosakkan, yang kita tanamkan untuk kita buat sesuatu, yang kita turuti dengan perbuatan, tu niat kita. Jadi sebenarnya kita kadang-kadang kita keliru dengan cakapan hati. Dia panggil hadisun nafsi. Jadi kalau andai kata tidak mari, semalam aku tak sebut dalam hati aku, saja aku puasa esok hari kerana buat saja puasa Ramadan esok kerana Allah Taala. Tak mari sekarang aku tak sebut gitu. Padahal dia bangun nyawa. Dia bangun nyawa. Dia bangun nyawa je nak puasa tu. Jadi sudah ada niat sebenarnya. Cuma bahasa dia tu. Bahasa dia. Jadi dia bangun nyawa. Memang nyawa tu memang bulan-bulan tak bangun dia tu. Dia bangun memang nyawa untuk nyawa puasa esok. Cuma dia mari keliru bab niat ni. Jadi keliru dengan panggil bahasa cakapan dalam, panggil hadisun nafsi. Jadi ia sedar-sedar panggil Allah aku tak sebut semalam saja aku puasa sehari dalam. Tak sebut sekarang. Dia mari. Itu jangan ragu, jangan bimbang. Dia sudah ada niatnya. Sudah ada niatnya. Jadi supaya jangan keliru dengan percakapan hati tu, hadisun nafsi tu. Yang menyebabkan kita banyak was-was dan semayang pun kadang-kadang kita keliru sini. Saja aku semayang tak masuk. Dia masuk. Tapi oleh kerana kita dah biasa gitu, jadi payah. Dia payah je nak lepas, jadi sedap gitu. Tapi tak apalah. Maksudnya jangan sampai kita ni berlarut-larutan tidak dapat takbiratul ihram. Kalau sekali itu kita tidak sedap, kita ulang sekali itu tak jadi masalah lagi. Tapi kalau lepas kena molek imam nak salam baru masuk. Jadi puncanya kerana keliru dengan cakapan dalam mak. Jadi niat ni, konsep niat kalau bahasa Arab kot disebut al-qasdul muqtarinu bil fa'li. Qasad ni kemahuan hati. Kita nak buat dengan sedar. Aku nak puasa. Bangun sahur ni nak puasa lah. Ada benda tu. Sekalipun kita tak bahasakan dalam hati, saja aku nak puasa, saja aku bangun sahur ni nak puasa ni. Kita tak sebut bahasa tu. Tapi kita ada qasad tu yang dituruti dengan perbuatan. Kita makan dan kita menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Sudah dikira sebagai niat dalam pengertian
asalnya. Jadi kalau ada orang yang mari was-was, aku dah ingat sebut dalam terima tadi aku puasa tu, tak apalah, dia jangan ragu bahawa puasanya sudah dikira berniat. Kau apa dah? Kau tujuh juga, tujuh. Buti awal-awal, tak awal-awal sejuk kok. Baik, jadi bab berkait dengan niat ni, wajib niat puasa pada tiap-tiap malam. Asalnya, tiap-tiap malam kita kena niat. Keterangannya, mengikut Imam Malik, memadai dengan niat di malam pertama sebagai keseluruhan sebulan puasa Ramadan. Jadi hak kita jenis jamak ni, hak kita kupur ni, niat sebulan tu sebenarnya kita talfiq atas mazhab Malik, dan itu diharuskan. Talfiq ni tak boleh kau nak ambil mudah. Kita ambil orang ni tujuan nak mengelak supaya kita ni terlepas niat. Berhati-hati, jaga-jaga, takut-takut terlepas. Jadi kita bimbang atas diri kita, jenis makna ni, jenis makna. Bagi tahu kita makna dah. Jadi kita bimbang kau terlepas, jadi kita talfiq Imam Malik ni lebih selamat. Supaya tak timbul masalah tadi. Jadi masalah talfiq yang tak boleh ni, kalau nak ambil rengang, dia tengok mazhab Malik, pilih mana rengang, capu. Dia buat ABC. Lepas tu capu, ambil rengang belakang. Tu baru tak boleh. Ulama tidak membenarkan orang melaksanakan talfiq tujuan untuk takfif, untuk ambil jalan rengang, jalan tahawun, ambil jalan mudah, nak rengang. Mana mazhab ni, mana bab rengang? Dia cari rengang nak ke? Bab sapi cari rengang, mudah-mudah nak ke? Capu. Tu kalau buat gitu jadi mazhab baru. Mazhab capu, mazhab rojong orang panggil. Jadi dalam bab ni kita diharuskan talfiq. Berarti kita jamak niat ni, niat untuk sebulan Ramadan tu sebenarnya bukan asal dalam mazhab Syafi'i, tapi dipetuakan dalam mazhab Maliki, dan kita diharuskan untuk talfiq dalam bab ni untuk jalan selamat, supaya kita tidak terbabah, tak terlepas, ada kebimbangan. Kemudian harus bagi yang bermazhab Syafi'i bertaklid. Kita ikut taklid ni. Kita ambil mazhab lah, orang ni kita taklid dia, kita mengikut Imam Malik dalam masalah ni, boleh. Dipetuakan boleh. Supaya ia tidak dikenakan qada puasa apabila lupa. Sebab kita sedar kita ni banyak lupa makna kita tahu. Kalau kita ni hak jenis jaga sungguh tak apa, kita sedar aku ni makna ni dari rakal ni. Kita sendiri bimbang tak ada diri kita. Kita talfiq ataupun kita taklid kepada mazhab Malik ni untuk mengelak supaya kita terlepas puasa tu, sehingga menyebabkan kita kena qada, dan itu menyusahkan. Apabila lupa ia berniat puasa pada mana-mana malam, dia ada kebimbangan tu, lalu taklid kepada mazhab Maliki, boleh, harus, tak ada masalah apa. Supaya ia tidak dikenakan qada, dikenakan qada puasa apabila lupa ia berniat puasa pada mana-mana malam daripada Ramadan selain daripada malam pertama. Olehnya malam pertama tu orang ingat lah. Kalau malam pertama dah ingat dah berat nana begini. Malam pertama dah ingat dah. Jadi olehnya orang ingat pertama. Orang dah ingat tu orang 5, 6, 7 ya. Ujung-ujung tu kadang-kadang mari terlepas. Lagi. Lapas niat puasa. Lapas. Ini kalau kita nak berlapas. Lapas ni sebenarnya untuk memudahkan kita hadir. Jadi tak semestinya ikut gaya bahasa ni. Jadi sekurang-kurang niat puasa Ramadan itu, yakni sahaja, yakni aku niat. Sahaja ni bahasa kita, bahasa tua, bahasa kita ni aku nak. Tu dah. Aku nak puasa. Bahasa dulu tu dia sahaja. Tapi kita pada ni nak mengapa sahaja ni? Sahaja. Bahasa hari ni sahaja tak pernah faham molek dah. Aku nak. Kena ambil. Tu bahasa kita ni. Jadi kalau bahasa lama, sahaja aku puasa Ramadan. Padang dah itu. Jadi aku niat, aku nak puasa Ramadan esok. Bahasa hari ni. Bahasa Arab, nawaitu sauma Ramadan. Kalau dah ingat kok Melayu pun dok mari perkataan ni, Arab pun dah ingat ada maksud-maksud tadi, sudah cukup. Atau bersahaja aku puasa daripada Ramadan. Sahaja ni sebahagian, maksud saja aku puasa ni bahasa Arab je. Daripada Ramadan ni bahasa kita kat hari ni lebih kurang je. Adalah kelainan sikit kat terjemahannya. Tapi bahasa mudah tu orang marah lebih kurang je. Sahaja aku puasa daripada Ramadan, yang aku puasa esok tu sebahagian daripada bulan Ramadan. Jadi guna bahasa tu boleh, tak guna bahasa tu pun tak apa. Yang penting ada kemauan. Aku nak puasa esok. Dan besok puasa Ramadan. Bahasa kita.
bahasa Tamil ke bahasa Urdu ke kau anda lah. Cuma bahasa ni, ulama tulis bahasa ni nak mudah kita. Tapi jangan sampai kita tersilap faham. Aku dah sebut Allah ada perkataan terlepas, aku dah sebut sekarang. Saja puasa je, aku tak ada tak cukup. Jangan sampai gitu. Itu berlaku silap faham. Jadi ulama tulis ni untuk memudahkan faham saja. Yang penting apa tu niat, iaitu kita memang ada kuasa, ada kemauan untuk melakukannya. Bukan dipaksa, bukan itu, bukan ini, tapi memang kita sengaja nak melakukan benda itu. Sekianlah saja, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bolehlah, sudah